Sebahagian orang yang pergi jumpa bomoh apa semua, alasan dia yang tu lah. Saya pergi ustaz, yang rawatan Islam Ruqyah ni lambat betul lah, kebah lega. Pergi jumpa Sami pakai kain kuning tu, depan pintu pagar wak tu, baik terus. Belum sampai rumah lagi. Sebab apa? Sebab syaitan akan menipu kita. Syaitan akan menipu. Memang boleh baik pun, tapi cara tu tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Ayat yang ke-13 Allah Ta'ala sebut, anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Ini ayat ni ialah syikayah, rungutan. Tuhan beritahu perangai dia orang. Kalau dia orang nakkan kebenaran, dia orang dah terima kebenaran waktu Nabi tu dah ada. Tengok perkataan mubin diulang sekali lagi. Ayat 13 diulang sekali lagi perkataan mubin selepas ayat yang ke-10. Mubin ni maksud dia nyata depan mata. Kalau Nabi tu dah betul nyata depan mata, terima, tak ada ruang lagi untuk kamu lawan. Tapi kamu tak lawan. Tapi kamu tak ikut, kamu lawan dia. Samalah yang diulang-ulang dalam surah Yasin pun samalah. Mubin tu ialah untuk beritahu semua dalil-dalil tentang kebenaran tauhid ni bersifat nyata. Tapi dapat dekat setengah orang, mubin ni ialah hikmat yang ada dalam surah tu. Tuan-tuan pernah dengar kan amalan baca Yasin 7 mubin? Baca Yasin 7 mubin Untuk apa? Untuk bagi orang yang lama tak balik kampung, suruh balik kampung. Ya, itu yang saya dengar daripada ilmu-ilmu hikmat Melayu. Ada satu buku tu nama dia Syamsul Ma'arif, bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil Pati Rahsia. Sekiranya kita ada anak yang ketegak tak balik kampung, 7 kali raya dah tak balik, 7 tahun tak balik. Okay. Jadi amalan untuk memanggil dia balik ialah dengan membaca Yasin 7 mubin. Macam mana? Dengar boleh, jangan amal. Okay. Bakar kemian, ambil gambar orang yang tak balik tu. Gambar fotostatik pun tak apa. Setiap gambar itu kena ada 7 keping gambar. Sebab dalam Yasin tu kan ada 7 mubin, 7 keping gambar. Okay. Setiap kali nak bakar dekat tempat letak kemian tu, tempat pembakaran tu, dia kena letak sekali dengan sebiji lada hitam. Tapi syarat dia lada hitam tu mesti dicuri, bukan dibeli. Nak try boleh lah. Okay. Buat saya dapat cerita ni daripada mantan bomoh. Dia beritahu. Dia kata setiap kali orang suami dia tinggal dia lama kan, anak dia tinggal dia lama, dia kata dia waktu dia jadi bomoh tu dia buat benda ni, memang orang tu balik pun. Tapi syarat yang dia letakkan ialah mesti diambil lada hitam tu dengan kaedah curi. Tak boleh curi lebih, tak boleh curi kurang. Mesti exactly 7. Yang tu penat lah. Kedai runcit sekarang CCTV pun lain macam. Dia selalu tanya klien dia, customer dia, macam mana boleh curi ni? Dia kata pemerhatian 3 minggu kedai runcit tu. Nak tengok selamat tak selamat nak curi. Dia ada seorang makcik, anak dia kerja luar negara, lebih pada 10 tahun tak balik. Dia minta tolong. Ni bomoh cerita. Makcik dah tua, umur dekat 70 lebih. Dia minta tolong. Tapi bomoh tu orang panggil ustaz juga. Tu yang penat tu. Bomoh tu dipanggil ustaz. Okay. Jadi makcik tu pun telah melatih dirinya menjadi pencuri dalam keadaan dia tak pernah mencuri. Tengok, dia benda-benda mengarut dia tahu, mesti nak kena buat dosa sikit. Akhirnya dia kata dia bawa gunting kecil, gunting yang orang guna untuk tahallul umrah. Dia dekat kedai runcit kan, dia ada rempah yang jenis gantung sepapan tu kan. Yang rempah pak beradik apa semua. Dia ada satu rempah tu lada hitam. Dia gunting, dia kira betul-betul dapatlah 7 biji tu. Sangat teliti. Tapi 3 minggu lebih pemerhatian baru dapat curi. Dia kata buat tu ngam sebulan, anak dia balik. Dapatlah. Saya kata
Mujarak isu lain, salah isu lain. Mujarak yang mujarak tu kan. Sebab tu kita jangan tertipu. Buat benda tu memang jadi. Sebahagian besar orang yang duk buat benda ni jadi. Sebab apa? Sebab syaitan nak menjadikan dia makin fasik buat benda tu. Makin jahat. Dia macam ni tuan-tuan, saya bagi contoh. Orang yang dapat duit melalui hasil pencurian. Duit tu kalau pergi beli barang, laku tak? Laku lah. Kita tak akan kata orang yang mencuri, duit dia masuk ATM je tendang, masuk ATM je tendang, masuk CDN je tendang. Tak, duit tu laku, boleh beli barang, boleh beli kereta pun. Kereta tu dia naik pun. Sebab tu kita tak boleh ukur melalui mujaraknya benda tu. Mujarak tak boleh ukur. Kita jangan tertipu di situ. Jangan tertipu. Dalam bab ikhtiar ni banyak orang tergelincir di sini. Sebahagian orang yang pergi jumpa bomoh apa semua, alasan dia yang tu lah. Saya pergi ustaz, yang rawatan Islam ruqyah ni lambat betul lah, kebah lega. Pergi jumpa Sami pakai kain kuning tu, depan pintu pagar wak tu, baik terus. Belum sampai rumah lagi. Sebab apa? Sebab syaitan akan menipu kita. Syaitan akan menipu. Memang boleh baik pun, tapi cara tu tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi mantan bomoh tu beritahu macam tu lah. Sebenarnya 7 mubin yang ada dalam surah Yasin tu ialah nak cerita tentang siapa lawan Rasul, siapa lawan dakwah. Maka ini bukti-bukti nyata. Tapi dia boleh tergeliat sampai pergi kepada benda tu. Dia sama macam isu baca ayat kursi dengan 9 wakaf. Sama. Sebenarnya baca ayat kursi tu memang pendinding pada syaitan. Tapi bila mana kita baca ayat kursi 9 wakaf, dan dia kata dengan 9 wakaf tu lebih ampuh nak halau syaitan. Saya ingat lagi waktu saya ikut daurah tafsir ni, guru yang membimbing kami ni, dia kata syaitan ni nak tipu kita, dia guna ayat Quran. Sebab tu ada satu orang pengamal perubatan, dia pengamal perubatan Islam, tapi dia ditipu oleh jin yang merasuk kepada perawat, merasuk kepada orang yang datang merawat dengan dia. Jin tu datang, perempuan, tiba-tiba dia meracau. Jin yang duduk dalam badan perempuan tu kata, aku boleh keluar dengan syarat baca Qul Huwallah 3 kali. Dia baca, keluar. Lepas pada tu dia duk gunalah kaedah baca Qul Huwallah 3 kali, jin keluar. Banyak orang yang kena kerasukan pergi dengan dia, jumpa dengan dia, dia buat gaya tu, keluar. Akhirnya dia ditegur oleh guru dia, jangan pakai kaedah tu walaupun keluar. Sebab kamu buat atas arahan jin, bukan atas arahan Nabi lah. Jin yang arahkan. Situ yang tak betulnya tu. Tak betul di situ. Baca ayat kursi memang betul boleh halau syaitan. Tapi selepas jin yang rasuk kita, baca 9 wakaf baru aku keluar. Tak betul lah. Tengok, dia nak gelincir kita. Dia tak suruh kita baca Mandarin Jawa pun. Situ je. Jadi hati-hati tuan-tuan. Baca ayat kursi tu. Nak baca senapah boleh. Nak baca 12 wakaf pun boleh. Tak ada, tidak ada pengkhususan pun. Jadi hati-hati yang tu. Okey.